Come study with me, Elder Brock. Hakim-Hakim 11 hingga 14. Israel masih hidup dalam salah satu pola yang paling menyedihkan dalam kitab suci. Bangsa itu mulai menyimpang. Kesusahan datang. Mereka berseru. Tuhan, dalam belas kasihannya, membangkitkan seorang pelepas. Kemudian, setelah pertolongan datang, mereka menyimpang lagi. Hakim-Hakim 11 hingga 14 terletak tepat di dalam kitaran yang tidak stabil itu, tetapi pasal-pasal ini lebih daripada sekadar menceritakan siapa berperang dengan siapa. Pasal-pasal ini membuka hati manusia. Pasal-pasal ini menunjukkan apa yang boleh terjadi apabila seseorang memiliki keberanian tanpa pengertian yang cukup, kekuatan tanpa penguasaan diri yang cukup, dan panggilan daripada Tuhan tanpa penyerahan batin yang mantap untuk memikulnya dengan baik. Sebabnya pasal-pasal ini sangat penting. Yefta bukan sekadar kisah peperangan. Simson bukan sekadar kisah kekuatan. Kedua-dua lelaki ini memaksa kita bertanya soalan yang lebih dalam. Apakah yang benar-benar Tuhan kehendaki daripada para hamba-Nya? Adakah semangat yang meluap-luap itu sama dengan iman? Adakah kekuatan yang kelihatan itu sama dengan kekudusan? Bolehkah seseorang dipakai dalam tujuan Tuhan, namun masih lemah secara rohani di dalam dirinya? Dan apakah yang terjadi apabila karunia dari syurga tidak dijaga dengan hikmat? Tuhan bekerja dari dalam keluar. Dia bukan sekadar membentuk penampilan. Dia mengubah hati. Dia bukan hanya melihat saat tindakan itu berlaku. Dia melihat apa yang hidup di bawah tindakan itu. Keinginan, motif, kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan perjanjian. Jadi semasa kita menelusuri Hakim-Hakim 11 hingga 14, dengarlah pelajaran yang lebih dalam itu. Tuhan boleh memberikan kelepasan. Tuhan boleh memanggil seorang hamba sebelum kelahiran. Tuhan boleh menaruh kuasa yang luar biasa dalam hidup seseorang. Tetapi kekuatan perjanjian mesti dipimpin oleh hati yang disucikan. Tanpa itu, apa yang kelihatan kuat di luar mungkin sudah mulai retak di dalam. Pik 1 Start, Hakim-Hakim 11-12. Yefta bermula sebagai seorang lelaki yang terluka. Kisahnya tidak lahir daripada keselesaan, kehormatan, dan rasa diterima. Kisah itu lahir daripada penolakan. Dia telah disingkirkan, diperlakukan seperti orang luar, dan dibentuk dalam penderitaan. Kemudian, apabila Israel berada dalam kesusahan, orang-orang yang dahulu menolaknya datang kembali dan meminta pertolongannya. Itu sahaja sudah memberi pasal ini satu beban emosi yang sangat mendalam. Keperluan manusia boleh membalikkan kesombongan lama dengan sangat cepat. Orang yang dahulu tidak mahu menerima Yefta kini memerlukan kekuatannya. Yefta tidak melangkah ke dalam kepimpinan dengan cara yang mudah dan bersih. Ada perundingan dalam kisah ini. Ada luka lama dalam kisah ini. Ada keinginan untuk pengakuan dalam kisah ini. Namun Tuhan tetap mengizinkan Yefta berdiri sebagai pelepas bagi Israel. Salah satu kebenaran kitab suci yang sangat menyedarkan. Tuhan boleh bekerja melalui orang yang tidak sempurna. Dia sering melakukan demikian. Tetapi itu tidak bererti setiap dorongan dalam diri mereka itu kudus. Itu juga tidak bererti setiap keputusan mereka itu berhikmat. Dipakai oleh Tuhan tidak sama dengan kematangan rohani yang penuh. Sebelum peperangan, Yefta berbicara dengan Bani Ammon. Dia mengulang sejarah Israel. Dia menunjukkan bahawa tuntutan musuh terhadap tanah Israel itu tidak benar. Dia berhujah berdasarkan ingatan, kisah perjanjian, dan pemahaman sejarah. Pada saat itu,
dia kelihatan seperti seorang yang berfikir, memahami, dan berkebolehan. Kemudian roh Tuhan turun ke atasnya, dan Tuhan menggerakkan kelepasan itu ke hadapan. Tetapi tepat dalam suasana itu, Yefta membuat nazar yang menjadikan pasal ini begitu menyakitkan untuk dibaca. Dia bernazar bahawa jika Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya, maka apa sahaja yang keluar dari pintu rumahnya untuk menyambutnya apabila dia pulang akan menjadi milik Tuhan, dan dia akan mempersembahkannya. Peperangan itu dimenangi. Israel dilepaskan. Tetapi apabila Yefta pulang, anak perempuannya keluar terlebih dahulu, menyambutnya dengan rebana dan tarian. Tiba-tiba suasana kemenangan berubah menjadi kedukaan. Inilah salah satu tempat dalam kitab suci di mana pembaca merasakan kejutan itu hampir sama kuat seperti watak-watak dalam kisah itu. Perayaan bertukar menjadi dukacita dalam sekelip mata. Yefta mengoyakkan pakaiannya. Anak itu menjawab dengan kemuliaan yang menyakitkan hati. Kisah itu menjadi perlahan. Harganya bukan lagi sekadar sesuatu yang dibayangkan. Harganya berdiri di hadapannya. Apapun perdebatan yang masih dibincangkan tentang petikan ini, satu pelajaran berdiri dengan sangat jelas. Semangat yang meluap-luap bukan selalu hikmat. Kegairahan yang kuat bukan selalu iman. Janji yang besar sekalipun masih boleh menjadi janji yang salah. Yefta tidak perlu berunding dengan Tuhan untuk kemenangan. Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan Israel tanpa dipujuk melalui tawar-menawar. Ini menjadikannya lebih daripada sekadar tragedi kuno. Ia menjadi satu amaran bagi kita. Kadang-kadang orang menyangka perkara yang paling kudus ialah mengatakan sesuatu yang paling besar, paling keras, dan paling melampau. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta anak-anaknya menggantikan ketaatan dengan kepanikan, atau kepercayaan dengan tawar-menawar, atau kekudusan dengan pertunjukan agama. Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan memegang perjanjiannya. Tuhan tidak memerlukan drama keagamaan yang sembrono daripada kita. Dia meminta iman, pertobatan, dan hati yang selaras dengannya. Kisah Yefta juga mengajar bahawa kerosakan rohani boleh datang daripada pandangan yang tidak benar tentang Tuhan. Jika seseorang membayangkan Tuhan terutama sebagai pribadi yang mesti diurus, dipujuk, ditawar, atau diikat dengan nazar, orang itu akan bertindak sangat berbeza daripada seseorang yang mengenal Tuhan sebagai kudus, adil, penuh belas kasihan, dan setia pada perjanjian. Apa yang kita percaya tentang Tuhan membentuk apa yang kita lakukan di bawah tekanan. Gambaran yang salah tentang Tuhan boleh melukai orang walaupun dibungkus dengan bahasa agama. Namun pasal ini tidak berakhir hanya dengan dukacita peribadi. Hakim-Hakim 12 bergerak kepada satu lagi konflik, kali ini sesama orang Israel sendiri. Perpecahan suku timbul. Kekerasan meningkat. Pertumpahan darah menyusul. Tanah yang baru sahaja melihat kelepasan kini melihat keretakan dari dalam. Perincian itu sangat penting. Kemenangan lahiriah tidak menjamin kedamaian batin. Sebuah bangsa boleh menang satu peperangan, namun masih sakit secara rohani. Seseorang boleh melewati satu krisis, namun masih membawa kesombongan, ketakutan, dan keretakan yang belum diselesaikan di dalam hatinya. Jadi bab 1 meninggalkan kita dengan pelajaran yang berat tetapi kudus. Tuhan boleh menyelamatkan. Tuhan boleh memakai hamba yang tidak sempurna. Tetapi kehidupan perjanjian tidak boleh berdiri atas ledakan emosi, luka ego, atau kata-kata cuai yang diucapkan atas nama Tuhan. Tuhan menghendaki lebih daripada tindakan lahiriah. Dia menghendaki hati yang diubah. Dia bekerja dari dalam keluar. Dan jika bahagian dalam itu tidak diserahkan kepadanya, saat-saat kemenangan pun boleh berubah menjadi saat-saat dukacita. Pik 1 stop, Hakim-Hakim 11:12.
Pik 2 start, Hakim-Hakim 13. Selepas dukacita dan kekacauan dalam kisah Yefta, Hakim-Hakim 13 dibuka dengan suasana yang sangat berbeza. Ini bukan pertama-tamanya satu pasal peperangan. Ini ialah pasal pengumuman ilahi. Ia bermula dengan kemandulan, penantian dan inisiatif daripada Tuhan. Sebelum Simpson mengangkat tangannya, sebelum dia berhadapan dengan orang Filistin, sebelum sesiapa pun berbicara tentang kekuatannya, syurga berbicara terlebih dahulu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada isteri Manoah dan menyatakan bahawa dia akan melahirkan seorang anak lelaki. Itu sahaja sudah cukup untuk memenuhi rumah itu dengan keajaiban. Tetapi pesanan itu pergi lebih jauh. Anak itu harus dipisahkan bagi Tuhan sejak dari kandungan. Ada batasan-batasan tertentu. Ada satu pola yang kudus. Anak itu bukan sekadar akan lahir ke dalam sejarah. Dia sedang ditandai untuk tujuan perjanjian. Simpson tidak dimaksudkan hanya untuk kelihatan mengagumkan menurut pandangan dunia. Dia seharusnya menjadi seorang yang dikuduskan, dipisahkan, dan dikenal sebagai milik Tuhan. Rambut yang panjang itu bukanlah kuasa ajaibnya. Inti yang sebenar ialah penyerahan yang diwakilinya. Tanda luaran itu penting kerana ia menunjuk kepada tuntutan dalaman. Hidup ini adalah milik Tuhan. Prinsip itu masih sangat penting bagi para murid hari ini. Karunia yang diberikan Tuhan bukan piala milik sendiri. Karunia itu adalah amanah. Panggilan bukan untuk kesia-siaan. Panggilan itu untuk pelayanan. Kekuatan bukan untuk dipamerkan. Kekuatan itu untuk pekerjaan perjanjian. Setiap kali Tuhan menaruh sesuatu yang berharga dalam hidup seseorang, bakat, pengaruh, kepekaan rohani, kemampuan memimpin, kemampuan mengajar, daya tahan, sumber, pengertian, karunia itu paling aman apabila difahami sebagai miliknya terlebih dahulu. Isteri Manoah menyambut pesanan malaikat itu dengan kesungguhan dan iman. Kemudian Manoah berdoa meminta bimbingan lanjut. Bahagian kisah ini sangat mendidik. Apabila syurga mempercayakan sesuatu yang kudus kepada kita, respons yang benar bukan keyakinan yang sambil lewa. Respons itu ialah kerendahan hati yang mahu diajar. Manoah ingin tahu bagaimana anak yang dijanjikan itu harus dibesarkan. Dia mahu arahan. Dia mahu melakukannya dengan benar. Ada sesuatu yang indah dalam hal itu. Dia tidak cuba mereka bentuk kekudusan menurut caranya sendiri. Dia mencari pola daripada syurga. Malaikat itu datang kembali. Arahan itu diulangi. Ibu bapa itu mendengar. Satu korban dipersembahkan. Kemudian datang salah satu adegan yang paling kudus dalam pasal ini. Ketika nyala api naik dari mezbah, malaikat Tuhan naik dalam nyala api itu. Manoah dan isterinya sujud sampai ke tanah. Takut yang kudus memenuhi saat itu. Ini bukan sesuatu yang biasa. Syurga telah menyentuh bumi. Masa depan anak itu dibungkus dalam tujuan ilahi. Namun di sini pun, pelajaran yang terdalam bukan sekadar bahawa Simpson akan menjadi luar biasa. Pelajarannya ialah bahawa Tuhan menyediakan kelepasan dengan cara yang kudus jauh sebelum kisah umum itu muncul. Sebelum kuasa yang terlihat di hadapan umum, datang penyerahan pribadi. Sebelum tindakan yang kelihatan, datang arahan yang tersembunyi. Sebelum orang kuat Israel itu tampil, ada seorang ibu yang menerima petunjuk kudus, seorang ayah yang bertanya bagaimana anak itu harus dibesarkan, dan sebuah rumah tangga yang belajar hormat kepada Tuhan. Urutan itu indah. Dan ia juga membetulkan kita. Ramai orang mengagumi hasil yang kelihatan, tetapi mengabaikan dasar kudus yang berada di bawahnya. Tetapi Tuhan tidak membangun dengan cara itu. Dia bekerja dari dalam keluar.
Dia bermula dengan identiti perjanjian, bukan tepukan umum. Dia bermula dengan kekudusan sebelum pengaruh. Dia bermula dengan menjadi miliknya sebelum pencapaian. Akhir pasal ini penuh dengan harapan. Anak itu lahir. Dia membesar. Tuhan memberkatinya. Roh Tuhan mula menggerakkannya. Segala sesuatu tentang penutup ini terasa penuh dengan kemungkinan. Simpson ialah salah seorang tokoh yang paling berbakat dalam kitab Hakim-Hakim. Tetapi bab 2 mengajar kita untuk bertanya soalan yang betul. Bukan sekadar, seberapa kuat dia akan menjadi. Tetapi, seberapa penuh dia akan tetap menjadi milik Tuhan. Skim isu yang lebih dalam bagi Simpson, dan skim juga isu yang lebih dalam bagi kita. Kerana dalam kerajaan Tuhan, perkara terbesar bukan sekadar sama ada seseorang mempunyai karunia. Perkara terbesar ialah sama ada karunia itu tetap berada di bawah disiplin perjanjian. Kekudusan bukan hiasan. Kekudusan ialah arah. Penyerahan bukan catatan sampingan. Penyerahan ialah perlindungan. Dan setiap hidup yang benar-benar dipisahkan bagi Tuhan mesti terus kembali, lagi dan lagi, kepada kebenaran kudus yang tenang yang diajarkan pasal ini. Apa yang dilahirkan bagi Tuhan mesti juga hidup bagi Tuhan. Pik 2 stop, Hakim-Hakim 13. Bab 3. Pik 3 start, Hakim-Hakim 14. Hakim-Hakim 14 ialah tempat di mana kisah umum Simpson mula bergerak dengan cepat. Pembaca baru sahaja datang dari ketenangan kudus dalam Hakim-Hakim 13. Di sana ada malaikat, ada arahan, ada hormat, dan ada harapan. Sekarang tiba-tiba ada pergerakan, keinginan, desakan, konflik, dan bahaya. Perbezaan itu sangat tajam, dan memang itu maksudnya. Simpson melihat seorang perempuan Filistin di Timna lalu menyuruh ibu bapanya mengambil perempuan itu untuknya. Permintaan itu segera menimbulkan ketegangan. Ibu bapanya mempersoalkan arah keinginannya. Mengapa mencari isteri di kalangan orang Filistin yang tidak berada dalam perjanjian? Mengapa bergerak menuju orang yang sedang menindas Israel? Teks itu juga mengingatkan kita bahawa Tuhan sedang bekerja pada tingkat yang lebih besar dengan cara yang mungkin Simpson sendiri tidak fahami sepenuhnya. Perincian itu sangat penting. Tujuan Tuhan boleh bergerak maju bahkan melalui manusia yang cacat. Tetapi sekali lagi, penguasaan Tuhan atas keadaan tidak sama dengan persetujuan Tuhan terhadap setiap keinginan pribadi pada saat itu. Skim salah satu kebenaran yang paling sukar namun paling penting dalam pasal ini. Tuhan masih boleh bekerja melalui seseorang yang kehidupan batinnya belum teratur seperti sepatutnya. Itu tidak menjadikan ketidakteraturan itu aman. Itu menjadikannya serius. Dalam perjalanan ke Timna, seekor singa datang menyerang Simpson. Lalu datang salah satu gambaran yang paling terkenal dalam seluruh kitab Hakim-Hakim. Roh Tuhan turun dengan kuasa ke atasnya, dan dia mengoyakkan singa itu dengan tangan kosongnya. Itu satu peragaan kekuatan yang sangat mengagumkan. Inilah Simpson seperti yang sering diingati orang tiba-tiba, garang, dan luar biasa kuat. Tetapi kitab suci meletakkan tindakan yang gagah itu bersebelahan dengan pilihan-pilihan yang meresahkan secara moral, dan skim maksudnya. Kekuatan fizikal tidak sama dengan penguasaan batin. Kemudian Simpson kembali dan menemui madu dalam bangkai singa itu. Dia mengambilnya, memakannya, dan memberikan sebahagian kepada ibu bapanya tanpa memberitahu dari mana madu itu berasal. Adegan itu penuh dengan berat simbolik. Ada kemanisan, tetapi ia datang dari tempat kematian. Ada selera, tetapi ia bergerak melalui sesuatu yang najis. Ada kerahsiaan, bukan keterbukaan. Walaupun tindakan itu kelihatan kecil berbanding peristiwa singa itu, arah rohaninya sangat penting.
Ia memberi petunjuk bahawa Simpson sudah mulai selesa melangkahi batas. Dan begitulah kemerosotan sering bermula. Bahaya terbesar dalam hidup seorang murid tidak selalu bermula sebagai kejatuhan yang terbuka. Ia bermula sebagai kekaburan yang dibiarkan. Seseorang masih kelihatan kuat. Seseorang mungkin masih melakukan perkara yang kelihatan besar. Orang lain mungkin masih mengagumi karunia-Nya. Tetapi di dalam, garis-garis batas itu tidak lagi dijaga dengan kesungguhan seperti dahulu. Dalam jamuan perkahwinan itu, Simpson mengemukakan teka-teki yang berpusat pada singa dan madu. Apa yang berlaku secara peribadi menjadi asas bagi ketegangan umum. Tekanan semakin meningkat. Manipulasi masuk. Perempuan itu didesak oleh orang lain untuk mendapatkan jawapannya. Dia menangis di hadapan Simpson dan melemahkannya. Simpson memberikan jawapannya. Jawapan itu tersebar. Kemarahan meledak. Simpson membunuh orang-orang di Askelon, membayar pertaruhannya, lalu pergi dengan penuh amarah. Ini bukan kehidupan yang mantap bagi seorang hamba yang dikuduskan. Ini ialah kehidupan seorang lelaki yang kuat tetapi semakin digerakkan oleh selera, reaksi, dan rungutan pribadi. Namun tragedinya ialah karunia ilahi yang nyata hadir di seluruh pasal ini. Skim yang menjadikan Simpson seorang tokoh yang sangat meneliti hati kita. Kita bukan sedang membaca tentang seorang lelaki lemah yang gagal kerana dia tidak ada apa-apa untuk ditawarkan. Kita sedang membaca tentang seorang lelaki kuat yang kehidupan batinnya tidak berkembang seiring dengan karunia yang telah diberikan kepadanya. Pelajaran ini menjangkau jauh melampaui Israel purba. Ada orang yang kuat dalam pertuturan, kuat dalam kepribadian, kuat dalam kepimpinan, kuat dalam bakat, kuat dalam kerja, dan kuat dalam keberanian. Tetapi jika penyerahan batin tidak semakin dalam seiring dengan kemampuan luar, kekuatan itu sendiri boleh menjadi bahaya. Karunia tanpa disiplin boleh memperbesar kebodohan. Kuasa tanpa kerendahan hati boleh mempercepatkan kerosakan. Kemampuan tanpa kekudusan boleh membawa seseorang lebih jauh keluar sambil mengosongkannya di dalam. Keperluan Simpson yang sebenar bukanlah sekadar lebih banyak peluang untuk bertindak. Keperluannya ialah pembentukan hati yang lebih dalam. Ancaman terbesar dalam Hakim-Hakim 14 bukan singa itu. Bukan orang Filistin. Bukan juga teka-teki itu. Ancaman terbesar ialah jurang yang semakin besar antara panggilan Simpson dan penguasaan dirinya dari dalam. Jadi bab 3 meninggalkan kita dengan satu amaran yang dibungkus dalam kisah kekuatan. Kekuatan lahiriah boleh mengagumkan manusia. Penyerahan batinlah yang menjaga hidup seseorang tetap aman di hadapan Tuhan. Tuhan boleh menaruh kekuatan yang luar biasa dalam hidup seseorang, tetapi Dia tidak pernah bermaksud supaya kekuatan itu hidup terpisah daripada kekudusan, hikmat, dan disiplin perjanjian. Simpson mempunyai karunia itu. Persoalannya ialah sama ada dia akan terus menyerahkan dirinya sepenuhnya kembali kepada Tuhan yang memberikannya. Pik 3 Stop, Hakim-Hakim 14.